Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dari beberapa perkara ini, pada ini yang dirahmati Allah sekalian, ada soalan yang berkisarkan mengenai apakah perbezaan di antara zakat dan juga sedekah, ya. Adapun zakat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah Taala telah berfirman dalam surah At-Taubah, "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Yang bermaksud, ambil daripada mereka ya Rasulullah sebagai satu sedekah yang mana dapat mensucikan diri mereka dan membersihkan jiwa dan juga membersihkan harta benda mereka. Dengan zakat tersebut, ya, dengan sedekah tersebut. Jadi sedekah ni biasa datang dalam Quran yang ia boleh membawa makna, ya, sedekah yang wajib dan sedekah yang sunnah. Adapun zakat itu adalah satu perkara yang dianggap sedekah yang wajib yang dinamakan zakat. Adapun sedekah yang biasa ia berbentuk umum yang merupakan sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat-sangat dituntut untuk kita melakukan sedekah, ya. Adapun kalau seorang itu hanya melakukan sedekah, sebagai contoh, ustaz, saya banyak melakukan sedekah, setiap hari saya buat sedekah, ya, 1/3 harta saya habiskan dalam untuk bersedekah, adakah saya masih lagi wajib melaksanakan zakat? Jawapan dia, tuan-tuan, saya kiaskan, kalau satu orang sembahyang qiyamul lail, bertahajud, bersembahyang taubat, sembahyang hajat, sembahyang tasbih, sembahyang witir, adakah bermakna dengan banyak sembahyang malam itu beliau gugur daripada kewajipan solat subuh? Ya, jawapannya tidak sama sekali, tuan-tuan, ya. Solat yang wajib kita tetap kena buat sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala sudah tentukan. Begitu juga sedekah yang wajib itu, zakat wajib kita buat bila kita sudah tergolong dalam golongan orang yang mampu. Apa itu? Pertama sekali, harta benda kita sudah cukup nisab, iaitu 86 gram atau seimbal dengannya, ya, 86 gram. Hari ini kurang lebih 5,000 hingga 6,000 dolar. Kita boleh cek balik di surat khabar, ya. Bila sudah tetap dah cukup nisab, kemudian cukup haul selama setahun ikut kalender Hijriah, maka kita sudah termasuk dalam golongan orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat. Jadi kalau kita tidak keluarkan zakat, tidak diniatkan sebagai zakat, kita hanya bagi sedekah saja tiap-tiap hari, ya, maka ia belum lagi terangkat dan kita masih lagi dianggap berdosa kerana tidak melaksanakan perkara tersebut dengan sebaiknya, ya. Ini masalah zakat dan sedekah. Adapun sedekah pada bila-bila masa kita boleh laksanakan dan dia dianjurkan, tapi ia tidak boleh mengangkat kewajipan wajib berzakat itu tadi. Dan keduanya, tuan-tuan, perbezaan antara zakat dengan sedekah ialah zakat ini mesti diberikan kepada 8 golongan asnaf sahaja. Tidak boleh kita berikan selain daripada 8 golongan asnaf. Masih terdapat kesilapan di kalangan masyarakat kita, ya. Pengalaman saya bersama para masyarakat, ada yang mengatakan, saya ambil duit zakat saya, tuan-tuan, ustaz, saya ambil duit zakat saya, ustaz, saya simpan, dan bila hari raya ramai budak-budak, orang-orang family saya yang mungkin kurang berkemampuan ataupun mungkin anak-anak mereka yang datang, anak-anak buah saya datang, saya berikan sumbangan 50 dolar seorang dengan niat zakat. Tuan-tuan dan puan Allah sekalian, kalau sekiranya beliau memberikan dengan niat zakat kepada golongan yang tidak termasuk dalam salah satu daripada 8 asnaf, maka tidak sahlah zakat beliau. Ini kita kena faham, ya. Adapun sedekah, kita boleh berikan kepada siapa kita suka. Sebagai contoh, tuan-tuan, ya, ada yang bertanya, ustaz, bolehkah saya berikan zakat saya kepada anak-anak yatim? Tuan-tuan Allah sekalian, dalam 8 asnaf, tuan-tuan, kita tidak dapat melihat asnaf anak yatim. Kenapa, ustaz, tak ada asnaf anak yatim? Sebab anak yatim ni orang yang kehilangan bapa. Ya, dia sudah tidak ada orang wali ataupun penjaga yang akan menjaga beliau, memberi nafkah kepada beliau. Ya, kadang-kadang pada hari ini, pada hari konteks ini, tuan-tuan, bila orang sudah 50 tahun, sudah tentulah biasa dia anak yatim. Sebab apa? Sudah kehilangan ayah. Ya? Dan kadang-kadang ada anak yatim, tuan-tuan, yang dia sepatutnya bukan terima zakat, dia patut keluar zakat. Kalau ayahnya seorang jutawan, multi-millionaire, ya, seorang jutawan yang hebat, kemudian ayahnya meninggal dunia, segala harta itu balik pada anaknya. Anaknya itu anak yatim, tapi anak yatim yang sangat kaya, tuan-tuan. Dia sepatutnya keluar zakat, bukan terima zakat.
That's why itu cantiknya Islam, tuan-tuan. Ya, anda diberikan pada 8 asli. Kalau kita berikan anak yatim, kita berikan zakat kepada anak yatim atas dasar kita berikan kepada salah satu daripada 8 golongan asnaf yang Allah Subhanahu Wa Taala sudah tentukan. Itu maksudnya, ya. Dan ini tidak boleh kita suka-suka, tuan-tuan. Kita kena tengok siapa yang kita nak berikan. Jangan sampai kita tersilap. Justru itulah kita galakkan, ya, supaya zakat ini diberikan pada pihak-pihak berkuasa atau pihak-pihak yang mengumpulkan. Mereka lebih mengetahui pada siapa yang mereka nak berikan, sebab mereka ada buat kajian dan mereka tahu keadaan orang yang menerima tu. Ya, itu maksudnya. Jadi itu perbezaan, ya. Kalau saya nak berikan pada siapa-siapa kawan-kawan saya, mungkin dia kaya raya, itu namanya hadiah, itu tak jadi masalah, ya. Tapi tidak boleh disenaraikan sebagai zakat. Itu perbezaan antara zakat dan sedekah yang perlu kita faham. Jadi zakat hendaklah kita berikan hanya saja kepada 8 golongan asnaf yang disebut di dalam Al-Quranul Karim, ya. Antara siapa, tuan-tuan? Pertama sekali fakir dan miskin. Satu fakir, kedua miskin. Orang fakir dan orang miskin. Ketiga, amil yang bertugas untuk mengumpul zakat, ya. Kemudian siapa? Kemudian orang-orang yang gharimin, orang-orang yang yang berhutang. Kemudian ada termasuk antaranya riqab, ya. Riqab ni hamba sahaya. Zaman Nabi SAW, tuan-tuan, ada hamba sahaya. Tapi zaman ini sudah tidak ada hamba sahaya. InsyaAllah akan saya terangkan siapakah golongan hamba sahaya, ya. Termasuk juga orang-orang yang hamba sahaya dan termasuk orang-orang yang mu'allaf. Orang mu'allaf ni bukan semestinya orang yang baru masuk Islam. Ni kena faham. Ya, ada orang yang baru masuk Islam, ada orang yang dia ada harapan masuk Islam, ada orang yang dia tak ada harapan masuk Islam, tapi bila diberikan zakat ini, dia ada kemungkinan akan reda sikit marah dia, dendam dia pada umat Islam yang lemah. Ini kita panggil tentang orang-orang yang mu'allaf. Dan juga terdapat juga Ibnu Sabil, ya, orang-orang musafir yang terputus bekalan di tengah jalan. Ini 8 asnaf, tuan-tuan. Jadi kita kena kaji betul-betul. Kita tidak boleh hanya memberikan ikut rasa kita, tak boleh. Dan sebab tu kita kena bertanya, kena belajar, kena tanya golongan ulama supaya kita punya zakat ini tidak sampai rosak dan terbatal. Nauzubillah min zalik, ya. Ini yang kita nak sebutkan, bagaimana ada tergolong, ya. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala ada satu golongan dalam surah An-Nur, Allah ceritakan walladzina kafaru a'malum kasrabin baqi'atin yahsabu dhan'anu ma'a. Ada satu golongan ke akhirat, tuan-tuan, mereka di hari akhirat kelak, mereka datang, mereka rasakan mereka bawa amalan yang banyak, tapi bila dibuka buku amalan mereka, tuan-tuan, ternyata hampa belaka, macam seorang yang sedang kehausan. Dia jalan di padang pasir, sedang sangat kehausan. Ya, dia nampakkan fata morgana, ada macam debu naik. Dia sangka itu air. Kalang kabut dia lari untuk pergi mendapatkan air. Sekali dia pergi, ternyata hanyalah debu saja. Ini yang kita tak nak berlaku pada kita. Kita sangka kita buat amal banyak, tapi amal kita tertolak kerana tidak menepati hukum syarak yang betul. Sebab itulah fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahli zikir atau ahli ilmu sekiranya kamu tidak mengetahui tentang perkara yang tersebut dalam syariat Islam ini tadi. Jadi itulah antara perkara yang berkaitan dengan perbezaan antara zakat dan juga sedekah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.